billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik belaka. Dan Alhamdulillah semua baru selesai solat subuh. Dan alangkah cantiknya kalau kita dapat bersama dengan tafsir kita pada hari ini, kerana kita akan menyambung pengajian kita dalam tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 31 sehingga ayat 33. Bagi mereka yang menggunakan tafsir Ar-Rahman, kita pada muka surat 1228 pada hujung juzuk yang ke-23 dan pada awal juzuk yang ke-24. Dan pada hari ini, para penonton sekalian, topiknya yang cukup menarik. Dalam kehidupan kita, kita mengejar pahala dan kita tak nak dosa. Jadi perkara ini yang perlu kita lihat dan kita ambil cakna dalam topik perbincangan kita pada hari ini pada surah Az-Zumar ayat yang ke-31 sehingga ayat 33. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah Ustaz. Jadi dalam kehidupan kita ni Ustaz, kita nak mengejar pahala dan kita tak nak dosa, dan pastinya kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum tu kita nak tanya Ustaz, apa khabar, sihat? Khabar baik, sihat. Nampak macam sama je baju kita Ustaz. Betul, dekat-dekat sama kan? Dekat-dekat sama. Dia mesti ada macam program Tanyalah Ustaz ni dah ada identiti dia dah. Dengan pakaian yang macam ni. Dia panggil apa? Ni orang kata satu suit. Panggil design, dia panggil Nehru Design. Oh, okey, baik Ustaz. Jadi orang kata biasanya kalau kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada hari ini, mestilah kita nak dengar dulu alunan ayat suci Al-Quran, suara merdu daripada Al-Fadhil Ustaz untuk mengalunkan ayat suci Al-Quran pada hari ini. Tapi sebelum tu para penonton yang nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, katanya ada yang nak mengaji dengan Ustaz. Boleh call kita di talian 0377261603 ataupun terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik para penonton, anda semua dah bersedia? Baik, kalau dah bersedia dengan tafsir Al-Quran dan mashaf anda semua, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar ayat 31 sehingga ayat yang ke-33. Tafadhal ya Ustaz. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan juga kepada pencinta ilmu. Tanyalah Ustaz yang saya kasih sekalian, apa khabar? Didoakan semua berada dalam sihat walafiat. Kita mulakan pagi ini dengan doa bangun pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan seketika, dan kepada Engkau jugalah ya Allah kami akan dikembalikan. Ayat 31, 32, 33 surah Az-Zumar. Kita nak baca dengan taranum Hijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita lihat sama-sama terjemahannya bagi mereka yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar berhujah di hadapan Tuhan kamu. Ayat 32, apabila berlaku demikian, maka nyatalah bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran sebaik-baik sahaja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah, iaitu telah diketahui bahawa dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Ayat 33. Dan nyatalah bahawa yang membawa kebenaran tauhid dan hukum agama serta ia dan pengikut-pengikutnya mengakui kebenaran dengan mematuhi hukum itu. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul Azim. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para penonton yang saya kasih sekalian, saya nak ulas dulu dari sudut kombinasi 3 ayat ini dan apa yang kita nak sampaikan melalui ayat ini kepada para penonton. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu situasi di akhirat kelak apabila manusia berhadapan di hadapan Tuhan. Iaitu perkataan, cuba sama-sama kita perhatikan ayat 31 di hujung tu, takhtasimun. Perkataan takhtasimun, mereka akan berbalah, mereka akan bertengkar di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu perkara yang saya nak ajak ibu ayah menonton, perhatikan sama-sama juga. Ayat ke-30. Cuba lihat ayat ke-30 yang barangkali pengajian sebelum ini ada rentetannya. Bila Allah berfirman, innaka mayyitun fa innahum wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat 30 tu, Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kita nak lihat apakah kaitan ayat 30 hingga 31. Bila semua dah mati, Nabi Muhammad pun akan wafat, kita juga akan mati. Sebab Al-Quran nak betulkan i'tikad kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diangkat ke martabat uluhiyah. Tidak diangkat ke maqam ataupun sebagai Tuhan pencipta. Tidak, ini berbeza dengan agama lain yang melihat rasul-rasul sebagai rasul itu sebagai Tuhan. Anak Tuhan. Jadi dalam Islam Allah beritahu awal-awal innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati, mereka juga akan mati. Engkau wafat, mereka akan juga mati. Kemudian di hadapan Tuhan akan berbalah sebab Nabi Muhammad dah tak ada. Daya iman Nabi Muhammad dah tak ada. Sama ada perbalahan itu berlaku di dunia ataupun berlaku dekat akhirat. Tapi banyak dah berlaku perbalahan selepas Nabi Muhammad wafat. Takhtasimun, berlaku perbalahan. Pada ayat 33, 32 Allah beritahu siapa lebih zalim? Ada tak orang yang lebih zalim? Persoalannya, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidqi idh ja'ahu. Siapa lebih zalim daripada mereka yang datang kepada mereka kebenaran lalu mendustakan Allah dan juga mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Cuba ibu ayah perhatikan perkataan kalimah dusta. Kadzaba ada 2 kali. Pertama Allah Taala sebut kadzaba, kali kedua kadzaba. Satu ada sabdu, satu tak ada sabdu. Sebab apa ada sabdu tak ada sabdu? Kita tak nak jawab sekarang. Kita nak jawab kemudian. Lepas ni. Kita nak simpan dulu. Ada sebab kenapa ada kadzaba, kenapa ada kadzaba. Idh ja'ahu, apabila datang kepada mereka.
Kalimah ja'a dalam Al-Quran Da'i Aiman dan juga para penonton sekalian, dia tidak akan datang kalau urusan itu bukan satu urusan yang agung. Ja'a. Dia tidak dikombinasikan, tidak digandingkan dengan perkara-perkara yang ringan. Okey. Ja'a. Perhatikan, tiap kali kita baca ada ja'a, mesti beri perhatian, besarkan mata, tengok, apa tu? Why? Ja'a. Dia tak bukan ata, datang. Ja'a. Benda yang besar. Walaupun kalimah itu membawa makna yang sama, tetapi di sebalik ja'a itu ada benda yang besar. Sebab perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan orang dari sudut akidah, nak suruh orang jangan sembah berhala, sembah Tuhan yang satu. Nabi disakiti, sahabat disakiti, diperang, diserang, dijeruk leher, macam-macam buat. Tapi Quran mesti disampaikan. Susah atau senang? Susah. Susah, ja'a. Kebenaran itu nak disampaikan, ada pancaroba dia. Ada tekanan, ada gangguan, ada ujian. So mesti teguh, mesti kukuh untuk sampaikan benda yang benar. Mesti melalui ranjau yang pelbagai, jatuh bangun. Aiman, ingat senang ke nak bagi tahu satu benda yang betul orang dah buat salah berpuluh tahun? Betul tak? Betul. Kita sendiri kena kuat. Kalau tak kita pun akan hanyut. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Allah tanya lagi, bukankah neraka jahanam itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Maswa. Tempat pulang, tempat tinggal. Ayat 33 Allah beritahu wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Dan ada pun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa bis-sidqi, perkataan sidq, akidah, dia kata tauhid, wa saddaqa bihi, dan dibenarkan tauhid tersebut, ulaika humul muttaqun, maka sahlah mereka itulah golongan yang bertakwa. Takwa dalam arti kata seperti mana kita sebut, mereka ada 4 elemen. Takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, dan juga buat persiapan untuk jumpa Allah. So takwa ini asal perkataan waqa. Maksudnya bila ada takwa dalam diri, dia akan jadi immune system. Jadi macam Aiman sebut tadi, kita nak galakkan, kita nak suburkan kehidupan kita dengan amal soleh. Mau nak jauhkan diri daripada perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari sudut gambaran awal mengenai ketiga-tiga ayat yang kita akan kupaskan dan perincikan satu persatu selepas ini. Dan bagaimana kita nak sinergikan ketiga-tiga ayat ni Ustaz? Ayat 31, 32, 33, dan apakah sebenarnya objektif yang kita nak capai dalam perbincangan kita pada hari ini Ustaz? Pertama sekali, perkara yang didatangkan oleh Al-Quran jelas, lagi bersuluh. Terang lagi bersuluh. Nombor, dia pakai apa? Tidak ada perbalahan yang boleh membawa kita kepada terpesong jalan yang benar. Jadi jelas. Jadi orang Islam, dia mesti melihat ini sebagai satu panduan, bukan satu kitab yang membawa kepada perbalahan. Al-Quran sepatutnya menyatukan umat. Betul, Iman? Betul. Kita semua ada Al-Quran. Beriman dengan Quran, saya beriman. Orang Islam atas dunia ni 1.7 bilion ni, semua beriman pada Al-Quran. So kita nak tahu beriman pada Al-Quran adakah sekadar slogan ataupun Al-Quran itu menyatukan kita. Wahdah. Saya dalam sekarang kan sedang berlangsung Muslim Scholar Summit di Movenpick 3 hari. Saya pun terlibat membincangkan isu berkaitan dengan Quds, berkaitan dengan Baitul Maqdis, berkaitan dengan Palestin, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Zionis ke atas umat Islam. So kita bincang topik itu. So perkara yang rata-rata semua bercakap wahdah, wahdah, wahdah. Maksudnya nak menyatukan, ittihadul ummah. Bagaimana nak menyatukan? Saya rasa sumber yang paling utama untuk menyatukan umat Islam di negara ini maupun di seluruh dunia, Al-Quran lah. Kembali pada Al-Quran, baca sama-sama, faham sama-sama. Jadi kita cari kesatuan. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala beritahu akan ada perbalahan selepas kau wafat wahai Muhammad. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Baik. Di hadapan di ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita nak lihat bahawa perbalahan itu tidak berlaku. Allah beritahu, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kita tidak mau ada al-khusumah, perbalahan. Nanti kita perincikan lagi, ada beberapa perkara yang lebih menarik untuk kita perhalusi dalam ayat 31. Kita mati dan Nabi Muhammad SAW juga wafat. Jadi di sini kita nak lihat apakah perincian sebenar yang nak dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz. Selepas ini para penonton, jangan ke mana-mana, banyak lagi akan kita kongsikan kepada anda semua. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, para penonton yang baru bersama dengan kita pada hari ini, kita dalam perbincangan pengajian tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 31 sehingga ayat yang ke-33. Tadi Ustaz dah cerita serba sedikit berkaitan dengan gambaran berkaitan dengan ayat ini, dan inilah yang kita lihat gambaran ketika mana kita di hari akhirat nanti, ada yang bertengkar, ada yang menyalahkan, perkara benar dikatakan salah dan perkara yang salah dikatakan benar. Boleh jadi inilah yang kita nak capai pada hari ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang benar yang perlu kita ikuti. Baik Ustaz, kita nak perincikan satu persatu bermula daripada ayat 31 hingga ayat 33, tapi dengar katanya ada cerita yang menarik yang Ustaz nak kongsikan kepada para penonton sekalian. Silakan. Betul, Aiman. Pada para penonton, ayat 30 ni saya selalu baca. Bila ceramah Maulidur Rasul, saya akan baca ayat ni. Sebab untuk menggambarkan betapa cintanya Umar bin Al-Khattab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar tidak ada di Madinah, di luar Madinah. Di luar Madinah. Bila sampai berita kepada Umar, ada sahabat sampaikan, wahai Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Umar tarik pedang. Uish. Dahsyat tu. Umar tarik pedang. Umar kata, siapa-siapa yang kata Muhammad wafat, meninggal, aku akan penggal leher dia. No one say that. Tak ada seorang pun yang berhak berkata demikian. Sebab Umar tak nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lagi. Umar nak Rasulullah masih ada lagi. Ini cinta Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja pergi jumpa Umar akan tunjuk pedang. Berani cakap? Berani. Dia punya cinta, kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah satu pertemuan Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kata, masih lagi Umar pegang pedang. Abu Bakar beritahu, wahai Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Umar masih pegang pedang lagi. Tak ada. Dia tak percaya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Jadi Umar bin Al-Khattab bila kata aku tak percaya, Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ni. Okey. Abu Bakar beritahu pada Umar, ala taqra ya Umar qaul Allah Subhanahu wa taala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau akan wafat, engkau akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Bila dengar ayat ni, jatuhlah pedang daripada tangan Umar. Umar pun rebah menerima takdir Tuhan akan tamatnya ajal atau sampainya ajal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi membetulkan i'tikad orang Islam bahawa Nabi Muhammad ini insan yang mulia, hebat, kedudukan sangat tinggi di sisi Allah, sahibus syafaah. Nabi Muhammad akan beri syafaat. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam besar pahala, dan setiap gerak-geri dan langkah Nabi Muhammad haruslah ditiru, haruslah diikuti. Sebab Nabi Muhammad adalah contoh. Nabi Muhammad kenalkan kita kepada Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cerita panjang, besar sumbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat baginda. Oleh yang demikian, itu tidaklah bermaksud baginda boleh diangkat ke tahap uluhiyah. Jadi Tuhan, tak boleh. Tidak boleh. Apapun, Allah tetap Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beritahu cantik dah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mau kasih sayang aku, ikut Muhammad, aku tetapkan sayang kamu. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga membetulkan bahawa kalau qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Berkata bangsa Yahudi bahawa Uzair itu anak Allah. Berkata pula bangsa Nasrani bahawa Isa itu anak Allah. Dalam surah Maidah Allah beritahu bila Allah tanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam ma fi nafsik wa la a'lam ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat ini menggambarkan Allah berdialog dengan Nabi Isa alaihissalam. Hei Isa, wahai Isa bin Maryam, engkau ke yang beritahu kepada Bani Israel supaya jadikan engkau dan mak engkau sebagai Tuhan selain aku?
Allah tahu Nabi Isa tak pernah cakap, tapi nak dengar daripada lisan Nabi Isa sendiri. Qala subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan. Aku tidak layak mengaku satu perkara yang aku tidak berhak ke atasnya. Mana mungkin aku ni ciptaan engkau, aku ni makhluk engkau, tiba-tiba nak mengaku diri aku sebagai Tuhan. Engkau tahu kan apa yang ada dalam diri aku, tapi aku tak tahu apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui segala perkara gaib. Jadi itu neraca dan juga suatu asas yang perlu ada pada i'tikad orang Islam. Bahawa Nabi Muhammad adalah insan yang termulia dan baginda sallallahu alaihi wasallam makan dan minum, hidup seperti kita, berkahwin dan juga mempunyai zuriat. Kemudian Nabi Muhammad juga sakit, Nabi Muhammad juga mengalami pelbagai dugaan, ujian, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tempoh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 31 Allah beritahu summa. Cuba ibu ayah perhatikan kalimah summa. Kita selalu jumpa summa. Ustaz, summa ni apa Ustaz? Summa kemudian. Kemudian dalam bahasa Arab ni bila kata summa dia tadullu ala taraqi. Sesuatu perkara itu berlaku sesudah satu perkara yang lain. Dan summa ini juga menggambarkan bahawa dia tidak berlaku immediately. Dia tidak berlaku pantas. Selepas kau wafat wahai Muhammad, kemudian kemudian itu termasuk kita ni kemudiannya. Daripada Rasulullah wafat, zaman Khulafa, zaman Abbasiyah, Umayyah sampai bla 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 sampai kita sekarang ni. So kemudian ini summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Itu yang pertama. Keduanya summa itu kiamat adalah satu keadaan, satu peristiwa yang akan berlaku tak ada siapa pun tahu bila. Summa. Kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih. 1500 tahun. Kalau ikut tahun hijrah, kalau ikut Al-Quran 1600, dekat 1500 lebih tahun dah. Jadi ini semua termasuk dalam summa. Sampai hari kiamat summa. Innakum yaumal qiyamati. Sesungguhnya kalian, Allah beritahu dalam bentuk takkid. Innakum. Sesungguhnya kamu semua ni pada hari kiamat, inda rabbikum takhtasimun. Pasti kamu akan berbalah. Inda rabbikum takhtasimun. Pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ini, ayat yang 30 ni, ayat 31, menurut Imam At-Tabari, ketika itu orang beriman, orang kafir, orang yang menzalimi dan dizalimi semua akan menuntut hak masing-masing. Yakhtasim. Maksudnya saya akan minta hak saya. Ini salah satu tafsir yang diberi oleh Imam Tabari. Di akhirat, kalau Aiman ada ambil hak saya, di situlah saya nak beritahu Tuhan, wahai Tuhan, dia ambil hak saya. Ambil balik. Begitu juga apa yang ada pada saya akan dituntut. Minta balik. Sebab itu kiamat ini penting. Dan neraca itu penting. Hisab itu penting. Sebab berapa ramai yang buat salah atas dunia ini terlepas. Ramai yang terlepas. Kalau macam tu, Firaun itu mati lemas, senanglah lepas tu tak dihisap. Kalau ikut kejahatan dia dengan kematian dia, berbaloi atau tidak? Tak berbaloi. So kau kena rasakan balik azab yang panjang atas kedurjanaan kau atas dunia dulu. So berapa ramai yang buat salah, disebabkan tak ada evidence, dia terlepas. Pembuktian itu penting di mahkamah kan. Tapi kalau tak ada saksi, tak ada bukti yang cukup, kes buang. Tapi di depan Tuhan, benda yang tersembunyi, benda yang kau cakap tak, aku tak buat, tapi Tuhan tahu kau buat, pada masa itu boleh lari tak? Tak boleh lari. Masing-masing akan dapat hak masing-masing. Aiman ambil, Ustaz terambil Aiman punya hak, Aiman punya barang, lepas tu Aiman buat pendakwaan, tapi saksi bukti tak cukup. Saya selamat tak? Saya happy ya. Tapi dekat akhirat, Aiman minta balik. Itu satu. Keduanya, terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa ayat ini menggambarkan al-khusumah, pergaduhan sesama orang Islam. Sebab dalam satu riwayat oleh Ibrahim An-Nakhai, iaitu seorang tabi'in, dia kata apabila turun ayat ini, lamma nazalat thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun, qalu kaifa nakhtasimu nahnu ikhwan. Falamma qutila Uthman qala hadhihi khusumatuna. Bila turun ayat ini, ada sahabat-sahabat yang bertanya, macam mana pula kita akan berbalah? Apa yang kita berbalahnya? Kita orang Islam. Takkan Aiman dengan Ustaz nak berbalah?
Bersadar. Dekat akhirat sama-sama tanyalah ustaz. Seorang jadi moderator, seorang jadi jadi panel. Itu buat akhirat. Ustaz, nampak? Tak, tapi dia yang dimaksudkan ini falamma qutila Uthman qala hadhihi khusumatuna. Apabila Uthman bin Affan terbunuh, maka bermulanya perbalahan yang besar-besaran. Bila Sayyidina Ali naik, orang menuntut hak kenapa Osman, pertamanya Osman dimarah kerana kenapa tak ambil tindakan ke atas pembunuhan Omar bin Al-Khattab. Dan cerita itu jadi panjang. Mulalah diperlihatkan adanya perbalahan di kalangan umat Islam. Jadi Imam Al-Baghawi, sebelum kita buka peluang kepada para penonton untuk bertanya soal atau kita ambil soalan daripada penanya-penanya pencinta ilmu kita ni, saya nak ambil apa kata Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi menutup tafsiran beliau terhadap ayat ini dengan membawakan hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang yang muflis dekat akhirat adalah orang yang melakukan kesalahan sesama manusia dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dia sebagai muflis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kita semua biasa dengarkan, muflis. Siapa yang muflis? Siapa yang muflis sebenarnya dekat akhirat? Kita akan lihat daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Baik ustaz, kita simpan ustaz. Kita tengok nanti siapa muflis tu. Okey, siapa orang yang muflis tu? Adakah saya? Adakah tuan-tuan sekalian? Kita kembali selepas ini. Tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Di atas dunia, orang yang betul boleh jadi salah dan orang yang salah boleh jadi terlepas di dunia ini. Tapi jangan seronok sangat. Di hari akhirat nanti pastinya tidak akan terlepas. Jadi bagi mengupas perkara ini, kita nak sambung lagi cerita daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan golongan yang muflis. Siapakah golongan itu Ustaz? Ya, terima kasih Dr. Aiman. Terima kasih kepada ibu ayah para penonton yang setia bersama kami. Dia perkataan muflis ni kita pun biasa dengar. Dia tu muflis. Muflis ni orang yang tak ada apa-apa lah. Nampak di dunia macam-macam ada, tapi dekat akhirat dia jadi tak ada apa-apa. Siapakah mereka ini? Golongan ini disebut dalam surah dalam riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, atadruna mal muflis? Nabi tanya kepada sahabat ni, kalian tahu tak siapa yang muflis itu? Siapa yang miskin dekat akhirat, tahu tak? Qalu al muflis fima man la dirham lahu wala mata'. Samalah kalau saya tanya dengan Aiman, Man, siapa muflisnya Aiman? Ini orang miskin lah Ustaz. Miskin lah Ustaz. Dia tak ada kereta, tak ada duit, tak ada wang ringgit. Dalam bahasa dia macam, apa-apalah, tak ada apa-apa. Jadi itu tafsiran yang biasa kita buat dan itulah juga yang digunakan di dalam dunia sekarang ni. Tapi Nabi SAW nak beritahu, itu muflis dunia yang kau nampak. Dekat akhirat punya muflis lagi bahaya. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baginda bersabda, baginda beritahu, sesungguhnya muflis dari kalangan umat aku adalah mereka yang datang pada hari kiamat tadi. Yaumul qiyamah tadi kan ayat 31. Datang pada hari kiamat bisalatin, dengan solat, wasiyamin, dengan siam, dengan puasa. Maksud bila kata bisalatin, solat yang luas, banyak.
Siam juga, ya luas, banyak. Seorang yang puasa Ramadan, puasa sunat. Puasa-puasa ni memang dia seorang yang komitmen, dia bagus. Bizakatin, dengan zakat. Wayati, 3 benda ni buat. Ni rukun Islam kan? Salatin, wasiyamin, wazakatin. 3 benda buat. Tapi dia datang dengan wayati qad syatama hadha. Dia telah menghina orang ni. Syatama maksudnya dia telah menyebarkan berita yang tak baik mengenai seseorang. Ataupun mengungkap perkataan yang kesat. Aiman, lidah tak bertulang ni. Kadang-kadang bahasa yang digunakan itu boleh jadikan kita muflis, Aiman. Wa qadhafa hadha, menuduh pula. Aiman ni ada skandal, orang tu ada skandal. Dia tak ada saksi, tak ada bukti apa pun. Wa qadhafa hadha wa akala mala hadha, makan pula harta orang ni secara haram. Wa safaka dama hadha, tumpahkan darah pula. Dia bunuh orang, tikam orang atau menyakiti orang. Wa daraba hadha, pukul, menyakitilah ni. Semua ni berlaku. Dia hina orang tu, dituduh orang tu, diambil harta orang tu, ditumpahkan darah orang tu. Kemudian dia juga menyakiti orang tersebut ataupun seseorang lah. Kalau benda tu ada dalam kehidupan ni. Fayu'ta hadha min hasanatihi. Disebabkan ustaz ni dah hina, dah buat benda. Man, dia macam mana nak bagi tahu Nak bagi tahu macam ni tau. Farid Rawi, ada Aiman, ada Anas, semua da'i kan. Yang ni saya kata, yang ni saya pukul, yang ni saya sakiti, yang ni saya ambil hak dia. So semua ni dekat akhirat datang beratur tau. Oh. Datang beratur. Bukan seorang tak habis. Cuba lihat dalam diary kehidupan kita, berapa ramai yang kita telah sakiti. Berapa ramai yang kita telah hina. Berapa ramai yang kita telah tuduh. Berapa ramai yang kita telah qazaf. Berapa ramai yang kita telah aniaya mereka. Mereka semua datang beratur ramai-ramai ni. Beratur ramai-ramai depan kita ni. Dia kata, dia ni banyak buat menyakiti kami. Tuhan tahu mereka ni semua tak salah. Lalu apa yang dilakukan? Ini, kuliah maghrib, buat amal soleh. Solat tadi ada pahala tak? Zakat tadi ada pahala tak? Ada. Haji tadi ada pahala tak? Ada. Apa lagi? Puasa ada pahala tak? Ada. Semua pahala-pahala ni diambil bagi kat orang tu. Allah. Bagi dekat orang yang kita tuduh, orang yang sakiti tadi. Pindahkan. Bila dipindahkan, macam ni man. Katakan Aiman datang. Ustaz dah sakiti Aiman. Kita bagi gambaran lebih jelas. Aiman datang. Aiman pun dapat pahala daripada amalan Ustaz, pindahkan ke akaun Aiman. Aiman ni sendiri ada buat salah, ada buat dosa. So, pahala yang ditransfer itu dapat tak selamatkan Aiman daripada dosa-dosa tersebut. Setelah semua pahala ditransfer, tak dapat hapus lagi dosa tu. Ada lagi saki baki. Saki baki tu, apa Tuhan buat? Dipindahkan ke akaun saya. Dipindahkan ke akaun saya. Gambaran nampak tak? Nampak Ustaz. Maksudnya pahala dipindahkan, kemudian dosa orang tu dipindahkan juga. Bila dah habis. Bila dah habis. So, saya sendiri dah jadi muflis, pahala saya semua dah pindah ke orang, kemudian saya ambil pula, Tuhan transfer pula dosa orang tu ke dalam akaun saya. So, teruk. Itu rugi habis Ustaz. Habis. Tak tahu nak lari mana. Ainal mafar. Nak lari mana. Tak cukup tanah untuk lari dekat akhirat. Macam mana kita nak buat? Sebab itu, riwayat yang sebegini dan juga hadis-hadis yang sebegini memberi satu peringatan yang sangat keras. Supaya masing-masing jaga batasan hidup. Tidak mengenai orang lain. Tidak sakiti orang. Supaya dekat akhirat besok tak ada lagi kata, Tuhan, itu pahala saya. Kenapa pindah kepada dia? Saya punya. Kan dah beritahu. Sehinggalah bila dia tak ada apa-apa, dosa dipindahkan, dia tak ada apa-apa, jadi kosong akaun dia, defisit. Faturiha finnar. Campak masuk dalam neraka. Ibu ayah, para penonton, kalau boleh jom kita berusaha supaya kita tak jadi muflis. Allah, kita punya amalan tak banyak pun, man. Puasa Ramadan, solat fardu aja, zakat pun zakat wajib aja. Lepas tu buat dosa pula. Buat pula masalah dengan ambil hak orang lain. Besok kita duduk dalam keadaan muflis. Kitalah manusia yang paling papa kedana dekat akhirat. Pada masa tu, you nak berdialog dengan Tuhan. Dia kata, Tuhan jangan pindahkan. Tak, dah bagi tahu. Jangan sakiti orang lain. Jangan aniaya orang lain. So, ini yang dijelaskan melalui ayat yang ke-31. Maksudnya kalau kita nak terbalikkan Ustaz, kita jadi orang yang bersabar. Orang kutuk kita, kita sabar. Kita dapat pahala dia orang Ustaz ya? Pahala dapat. Yalah, pahala dapatlah. Baik. Tapi tetap akan dihisap dekat akhirat. Okey. Hisap tu, sabar itu atas individu. Okey. Tetapi you dah lawan, you dah sudah melanggar perintah Tuhan. Betul tak? Betul. Sebab you dah aniaya orang,
Sama juga orang pergi pecah masuk dekat mall. Ya. Perbuatan itu tuan punya barang boleh halalkan, tapi perbuatan itu siapa boleh halalkan? Betul. Mencuri dan juga mengambil hak orang itu tak betul. Tak berdosa. Baik Ustaz. Kita nak sambung selepas ini Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Para penonton, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan raikan soalan-soalan daripada penonton-penonton kita. Anda semua dah bersedia? Jangan lupa selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita membicarakan tentang pengajian tafsir dan juga taranum surah Az-Zumar ayat 31 sehingga ayat 33. Baik Ustaz, para penonton kita dah tak sabar dah nak ajukan soalan. Boleh kita ambil soalan daripada para penonton kita? Boleh, Man. Boleh. Baik, para penonton sekalian, soalan mula dibuka. Soalan pertama, kita nak raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Rahimah Saud ayat ke-31. Ketegasan yang Allah tunjukkan dalam ayat-ayat perintah, peringatan dan azab, Allah sebut inna, seperti innaka, innakum. Manusia masih degil. Minta doktor huraikan kelebihan kalimah inna. Syukran Dr. Dandai. Persilakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Rahimah atas soalan yang nampak spesifik, nampak terfokus kepada ayat yang ke-31 dengan ayat lain. Tiap kali kita jumpa inna. Inna ini disebut dalam bahasa Arab harfu taukid. Taukid masih mengukuhkan. Kalau satu perkara saya nak beritahu pada Aiman, semalam Ustaz jumpa dinosaur. Contoh kan. Contoh. Aiman, sesungguhnya, perkataan sesungguh. Dan taukid ini satu nak memberitahu sesungguhnya, benar-benar perkara itu. Yang keduanya untuk memberitahu jangan ada yang ragu. Jangan ada yang syak lagi. Sebab bila saya bercakap di satu perkara, dia adalah ihtimal. Bila saya beritahu Aiman, dia ihtimal. Boleh jadi benda yang sampai kat telinga Aiman tu satu perkara yang boleh dipercayai dan boleh tidak dipercayai. Tapi bila saya masukkan inna, saya dah beritahu perkara ini adalah satu perkara yang pasti, benar, dan bila masuk dalam telinga, no more question. Betul ni. Tak tanya dah. Tak payah dah. Betul, sungguh. Ya ke? Tak tanya dah ya ke lepas tu. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu. Dia tak tanya dah, ya ke? Tak tanya dah, betul ke? Sungguh ke? Sungguh apanya innakum dah masuk. Begitu juga dengan kalimat rabbikum. Perkataan kum tu pun juga menggambarkan kesungguhan dan juga perkara itu pasti. Ya Iman. Contohnya kalau ayat tentang thumma inna yawmal qiyamati 'inda rabbi ataupun thumma inna yawmal qiyamati takhtasimun. Contohnya kan? Tapi dia datang kombinasi kalimah-kalimah itu adalah untuk menggambarkan taukid kesungguhan bahawa perkara itu akan berlaku tanpa sebarang keraguan. So, inna itu datang untuk menghilangkan keraguan, untuk meyakinkan dan untuk mengisbatkan perkara itu pasti berlaku, tiada lagi syak wa sangka. Jadi, masalahnya, kenapa orang kita tak rasa apa-apa, Ustaz? Sebab, pertama sekali, kita tak menjiwai ayat itu. Kita tak menjiwai harfu taukid. Dia huruf taukid ni banyak, bukan inna saja. Dia ada lafi, hum. Itu termasuk dalam kombinasi ayat. Kita kalau teliti, kita akan jumpa banyaknya harfu taukid. Contoh, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada 8 taukid kat situ. 8. Jadi kalau kita perincikan dalam ayat ni pun ada 4-5. Kalau kita pergi more fokus, more deep, kita akan jumpa 8-5. Tapi secara basic kita sebagai orang awam, inna itu sudah cukup meyakinkan kita bahawa perkara itu jangan
diragui. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Betul ni. Tak percaya ada pemanggil. Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Kena Itu kita tambah lagi sikit, Aiman. Tambah sikit lagi. Sesungguhnya ada pemanggil. Sesungguhnya ada pemanggil. Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persilakan Puan Noraini. Saya Norini binti Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Baiklah, silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak cuba baca dan minta doktor komen lah bacaan saya. Baik, silakan. Saya cuba ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi wa kazzaba bis-sidqi iz jaa'a. Alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz dan Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Norini atas bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Nampak suara tu menenangkan. Apa komen Ustaz? Ya, bagus bacaannya. Cuma perasan tak Puan Norini ayat yang ke-32? Puan Norini masukkan faman azlamu mimman kadzaba. Dia tak ada sabdu kat situ. Faman azlamu mimman kadzaba. Terus kadzaba, dia tak ada kadzaba. Tadi Puan baca dengan kadzaba, dia macam dah tambah satu sabdu kat situ pula kan. Jadi itu saja komen saya. Yang lain semua bacaan masya-Allah bagus. Sangat baik. Semoga Puan turut dapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Terima kasih. Berapa markah Ustaz? Ini boleh bagi 8. Okey, baik Ustaz. 8. Baik, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Ayat 31 dalam surah ini menyatakan tentang hujah-hujah dan pertengkaran yang terjadi di hadapan Allah SWT. Bagaimanakah hujah-hujah tersebut dipatahkan oleh Allah SWT? Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada saudara Al-Ali atas soalan tadi, bagaimana Allah mematahkan hujah. Dia dipatahkan hujah, dia tak berlaku Allah tak perlu patahkan hujah mereka sebab bukti datang. Dibawakan segala macam bukti di hadapan mereka untuk mereka terima. Pada hari tersebut dia panggil discussion. Tak ada lagi dah perdebatan. Kita nak debat dengan Tuhan tak? Yahtasimun tu kita yang berdebat. Kita sesama kita. Macam mana kau boleh ambil pahala aku? Macam Engkau lah ni. Kan silap dekat situ juga kita akan salahkan syaitan. Dia kata, ni punya kerja syaitan lah ni. Syaitan lah yang suruh kita buat benda jahat. Syaitan mau kata, ana bari'um minkum. Aku mengecualikan diri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Jangan kalian menengking-nengking aku, kata aku yang punca terhadap kesalahan kalian. Dan begitu juga, saya tidak akan salahkan kalian. So, win-win situation lah. Saya ni dah lama kufur. Kau tahu dah aku dah lama kufur dan aku sudah perjanjian untuk sesatkan kalian. Tapi masakan kalian nak ikut lagi? So, takkan nak salahkan pula Iblis. Iblis pun kata, no, you don't blame me. Lepas tu kita nak blame orang lain pun tak boleh juga. So, kita ini akan melihat fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Kalau kau nak sesali, jangan sesali aku, jangan sesali orang lain, sesali diri sendiri. Sebab itu orang beriman dekat akhirat dia tetap akan rasa rugi, dan orang yang tidak beramal langsung akan dia rasa rugi. Betul tak? Yang beramal, Aiman bila tengok dekat akhirat, banyaknya orang beramal dapat. Kita beramal dah, tapi kita rasa kalaulah aku boleh buat lebih banyak, alangkah baiknya. Yang tak buat langsung, confirm lah dia akan menyesal.
Chance have been given to you. Falamma tarau mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila tengok dekat pada mahsyar, Tuhan dah datangkan balasan. Dia kata, Tuhan kembalikan aku kejap kat bumi. Aku nak beramal soleh. Chance have been given to you. Peluang telah diberikan, cuma tidak dimanfaatkan. Bila dapat catatan tangan kanan, dia happy. Bila dapat catatan tangan kiri, dia kata, alangkah banyak lam uta kitabiyah. Pada hari ini alangkah banyak kalau catatan tidak diberi, belum terima lagi ni. Sebab pada hari tersebut kita ni sudah tidak berdialog tidak berhujah dengan Tuhan, tetapi kita akan melihat berhujah pada diri sendiri dan juga berhujah dengan orang yang di persekitaran. Baik, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, banyakkan amalan. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita di talian bersama dengan Encik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Datuk Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya nak tanya sikit Datuk mengenai ayat yang ke-31 surah Az-Zumar tadi. Datuk dah jelaskan tadi panjang lebar. Soalan saya Datuk, kita berhujah di hadapan Allah, apa sebenarnya masalahnya Datuk? Adakah dari segi hukum saya rasa tak munasabah kerana Al-Quran dah terang, jelas. Dari segi Nabi pun dah jelaskan, kita ada sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi. Jadi apakah perkara sebenarnya kita hujahkan? Apakah kerana khilaf antara mazhab ataupun bagaimana Ustaz? Sedangkan Ustaz kata tadi bukannya orang kafir dengan orang Islam, tapi orang Islam sesama Islam ini Ustaz. Apa sebenarnya yang dihujahkan di hadapan Allah, maksud ayat 31 Az-Zumar ini? Mohon pencerahan Datuk pada pagi ini. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa yang diperdebatkan? Apa yang diperdebatkan? Diperdebatkan adalah apabila kita tak boleh terima hakikat. Itu je, Iman. Bila manusia tidak boleh terima hakikat akan keadaan dia adalah orang rugi, maka dia akan cuba cari helah untuk mempertahankan diri. Itulah indahnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang untuk manusia melihat sendiri dan juga untuk membuktikan bahawa di mana dia boleh baiki. Macam inilah Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan satu situasi yang mana manusia sendiri boleh fikir dan boleh hadam bahawa hari tersebut kalau aku tak ada modal, no point aku nak defend. Ya. Betul tak? Saya nak defend, apa basis dia? Base dia apa? Apa dia punya asas untuk saya defend diri saya? Kalau saya memang orang yang banyak buat salah, orang yang banyak sakiti orang lain, orang yang banyak tinggalkan perintah Tuhan, malahan mengengkari dan juga melawan ajaran-ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atas dasar apa saya nak berhujah? So itu Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa kalau nak berhujah dulu, tengok diri sendiri. Enough fit or not, kata orang kan. Cukup kuat atau tidak untuk defend. Dia kalau cakap kosong-kosong, siapa nak dengar? Betul. Akan dibawa semua bukti. Bila kata fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu dia kata apa? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu muqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya fa huwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi punyalah banyak nikmat, dapat kanan dia dah happy dah. Muka dah berseri-seri dah. Seronok dapat catatan tangan kanan. Dia tahu dapat tangan kanan ni good result. Bila ambil baru nak udur tangan wa amma man utiya kitab fa amma man utiya kitab bi shimali, dia tak nak ambil. Falam uta kitabiyah. Tak payah bagilah. Tak payah bagi tak apa. Sebab dia tahu dah natijah kalau tangan kiri. Lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Aku pun tak nak tahu. Dan aku tak nak tahu sebab aku tahu dalam tu banyak benda tak menyokong. Madri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta benda hari ini tidak menyelamatkan aku. Kedudukan pangkat jawatan juga tidak menyelamatkan aku. Sebab masa ada harta, you tak kenal Tuhan. Masa ada pangkat, you abaikan perintah Tuhan. You tak jadikan itu sebagai satu platform untuk buat kebaikan semaksimum mungkin. So dari sudut apa kau nak pertahankan di hadapan Tuhan? Can you tell me? Baik. Semua benda di peluang Tuhan bagi macam-macam,
tapi sudah lepaskan peluang-peluang tersebut. Baik Ustaz, kita nak raikan sahabat kita di talian bersama dengan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum terlambat dia nak ucapkan selamat hari raya lah. Selamat raya. Okay. Silakan. Datuk dan Dai, persoalan saya ayat 31 juga lah. Ya. Soalannya gini Ustaz dan Datuk. Saya nak tahu Ustaz, dalam orang yang kafir ini ataupun orang yang makna bukan kafir telah dimati, dia bertengkar-tengkar, dia berhujah-hujah. Katanya ayat yang ke-31 tu berkata di hadapan Tuhan mereka. Jadi di hadapan Tuhan mereka tu maknanya Tuhan mereka tu Allah ke ataupun Tuhan selain daripada Allah. Minta penjelasan Ustaz bagi ni. Saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bila sebut, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon, soalan bagus. Sebab yang hendak berbalah tu enda rabbikum itu dia merujuk pada Tuhan mereka ataupun Tuhan Allah. Tuhan Allah, sebab dekat akhirat tak ada dah Tuhan tak muncul dah. Sebab tak ada enda rabbikum, perkataan Rabb cuba Tuan Haji lihat dan juga para penonton boleh perhatikan sama-sama dengan saya. Rabb itu merujuk kepada Tuhan yang pencipta, yang menciptakan, yang mewujudkan, yang menurunkan air daripada air hujan, yang mengalirkan air di sungai, pokok-pokok tumbuh, saya hidup, Aiman hidup, kita semua hidup. Jadi Rabb merujuk kepada Tuhan yang mencipta dan memberi segala sesuatu. Itu satu. Keduanya, Rabb ini juga menggambarkan bahawa sepanjang hayat saya ni, pelbagai bukti Tuhan datangkan sebagai satu tarbiyah. Daripada Rabb ini, lahirnya perkataan tarbiyah. Okey. Manusia diasuh secara berperingkat. Ayat pertama kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan didik kita, nak beritahu dialah Tuhan, dialah jadikan, dia bagi kita makan minum. So manusia diasuh. Di akhirat, Tuhan yang samalah, Tuhan yang telah mengasuh kita sepanjang hayat, yang kita berdiri di hadapan dia. Nah, sekarang lihat sendiri bagaimana bila berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain semua manusia sembah sudah jadi bahan pembakar. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu, ahli keluarga kamu daripada siksaan api neraka. Ingat, pembakar dalam api neraka itulah bahan-bahan yang mereka sembah dulu. Berhala-berhala yang mereka buat, idol-idol yang mereka cipta. Jadi yang tu semua akan jadi penyemarak kepada api luah, apa nak kata membuat api tu, menjulang-julang api tu adalah daripada bahan-bahan pembakar. Jadi exist dah, tak ada dah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini di TV9. Kita dah tamat dah di TV3. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama dengan kami. Selepas ini di TV9, 30 minit lagi kita nak sambung perbincangan kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dalam perbincangan pengajian tafsir dan taranum surah Az-Zumar ayat 31 sehingga ayat yang ke-33. Dan kita nak raikan soalan Facebook bersama dengan sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua. Soalan saya, ayat ke-32, siapakah orang yang paling zalim yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dan soalan kedua, mohon pandangan Ustaz tentang orang yang menggelarkan diri mereka Islam, tetapi apabila dibawakan dalil dari Al-Quran, mereka tidak terima dan menolak mentah-mentah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Syahira Lia atas soalan yang ditanyakan tadi. Pertama sekali, yang berpaling ni kenapa? Siapakah orang yang berpaling, yang paling zalim? Dia kata paling zalim. Paling zalim. Faman azlamu. Dia asal perkataan zalama.
menzalimi, orang yang melakukan kezaliman. Quran banyak kali sebut perkataan faman azlamu mimman dzukira bi ayati thumma a'rada anha. Siapakah paling zalim? Siapakah lebih zalim? Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah paling zalim daripada orang yang menghalang orang lain daripada mengimarahkan masjid? So dalam ayat ini Allah tanya kepada kita balik, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Ada tak orang yang lebih zalim daripada yang mendustakan Allah? Kita akan jawab tidak. Kenapa? Pertama sekali, akal manusia ini sewajarnya, sepatutnya tahu bahawa dia makan, dia minum, dia hidup atas anugerah pemberian Tuhan. So bila Tuhan yang bagi itu tidak dikenali dengan akal yang waras, maka dia adalah manusia yang paling zalim. Aiman, senang aja Aiman. Ya. Nak cari Tuhan yang sebenarnya bukan susah pun. Logik akal manusia ini mustahil manusia menjadi Tuhan untuk manusia. Itu siapa pelik. Bila dulu ayah Pin orang anggap dia sebagai Tuhan. Ada yang ajaran-ajaran sesat dianggap sebagai Tuhan. Jadi kan pelik manusia ni. Akal itu seolah-olah terbantut mengalami kemandulan dengan izin untuk berfikir lebih jernih, lebih betul dalam perkara yang melihat mencari Tuhan yang sebenarnya. Akal manusia Tuhan. Sebab itu Imam Ghazali sebut kezaliman yang paling besar manusia lakukan adalah menidurkan akal yang sewajarnya tajam dalam berfikir. Menidurkan akal. Menidurkan akal. Oh tidur, akal tu tidur, tak nak fikir. Fikirlah. Malah fikir. Malas fikir. Kau bagi tahu pula malah fikir. Cuba fikir dulu, saudara. Saya malah fikir. Dia mengaku tak nak fikir. So kan itu satu kezaliman dan juga membiarkan pemberian anugerah Tuhan habis begitu saja. Sebab itu dikatakan sebagai siapa yang lebih zalim daripada berdusta. Satu man, tadi kita sebut dalam ayat kazaba ini, berdusta ni, pertama tak ada sabdu, kedua ada sabdu kan? Ya. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidq. Apa beza dia, Ustaz? Dia mula-mula dusta dulu sikit, lepas tu dia jadi seorang pendusta yang abadi. Okey. Sebab itu jangan belajar menipu. Kalau hari ni belajar menipu, rasa syok, you akan jadi penipu. You akan belajar, you akan jadi immune. You akan jadi satu benda yang dah biasa. Bad habit never die. Betul, pepatah tu bad habit never die. Satu tabiat yang buruk ni susah untuk dimatikan. So, bila lihat seorang tu mula berdusta, itu tafsir yang betul. Tafsir yang kedua pula Aiman, ialah kepada Allah, you cukup untuk menyatakan sesuatu perkara untuk menjadikan you syirik. Untuk mengundang kemurkaan Allah. Untuk membawa kita lebih jauh daripada rahmat Tuhan. Sebab kita seseorang itu boleh jadi terkeluar dari Islam dengan kata-kata, dengan perbuatan ataupun dengan i'tiqad. Benda simple. Daripada situ akan lahirlah seorang yang pendusta. Wa kadzdzaba bisidq. Dia langsung mendustakan kebenaran. Kebenaran, perkataan as-sidq ini, kita lihat siapa digelar as-siddiq dalam sejarah Islam. Abu Bakar. Sebelum tu? Sebelum tu siapa lagi, Ustaz? Nabi Yusuf AS. Oh, Nabi Yusuf AS. Ya ayyuhas siddiq. Nabi Yusuf adalah Nabi yang pertama digelar dengan gelaran as-siddiq sebelum Abu Bakar as-siddiq. Digelar as-siddiq, seorang yang membenarkan semua petunjuk-petunjuk Tuhan. Nabi Muhammad SAW bawa risalah, kemudian Abu Bakar membenarkan segala risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dapatlah gelaran as-siddiq, membenarkan ajaran Islam, membenarkan risalah, membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Al-Quran. Idh ja'ahu, apabila sampai kepada dia, dia terima. Cuba tengok perkataan idh ja'ahu, saya sebut dah ja'ahu. Ja'a dalam Al-Quran dia tidak ada fi'il mudhari', dia tidak ada past tense, dia tidak ada present tense, dia tidak ada fi'il amar, dia tidak ada fi'il mudhari'. Ja'a dalam Quran semua fi'il madhi, semua past tense. Dan saya sebut bahawa ja'a ini dalam Al-Quran tidak datang kalau dia tidak dikombinasikan, tidak diiringkan dengan satu perkara yang besar. Nak suruh beriman kepada Allah, nak suruh beriman pada Rasul, nak suruh beriman pada Al-Quran, nak membetulkan etika, nak suruh buang idol-idol berhala-berhala yang ada. Bukan satu benda yang senang. Semua Nabi buat, Nabi clearkan kota Mekah. Perjuangan. Ja'ahu.
Selepas itu masih lagi kamu nak engkar, kamu nak dustakan, kamu nak berpaling. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Layaklah bahawa kamu dapat balasan tempat duduk dalam neraka. Sebab itu dikatakan orang yang paling zalim. Kalau kita dengar pun, zalim betul dia ni. Bukan zalim kepada orang lain, zalim pada diri sendiri. Yang pertama. Yang keduanya, golongan dari yang bukan Islam. Soalan yang kedua tadi, bila kita melihat bahawa setelah semua panduan-panduan Allah Subhanahu Wa Taala ni, mohon juga diminta apa ni, menggelarkan diri mereka Islam, tetapi apabila dibawakan dalil Al-Quran mereka tidak terima dan menolak mentah-mentah. Ini bahayalah, menolak mentah-mentah ni kita nak tengok dia tolak itu tafsiran ataupun konten. Dia begini dari Aiman, para penonton. Dalam Al-Quran ini ada yang namanya mutasyabihat, ayat-ayat yang perlukan kepada tafsiran, perlukan kepada perincian. Ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat, ayat yang jelas. Ayat dia, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Nak tafsir apa lagi panjang-panjang? Direct message tu sampai. Kalau ayat-ayat sebegini sampai kepada kita dustakan, kita boleh terkeluar daripada Islam. Dia di antara punca orang Islam, dia tolak Al-Quran sebab dia rapuh iman. Tapi insya-Allah kadang-kadang kita lihat dia bukan tolak direct, dia tolak dari sudut kefahaman, kan. Dia seorang yang beriman, tapi dia tak beriman dengan cara Ustaz Aiman nak bawa lah. Aiman bawa lah. Dia nak faham cara dia. Pun tak betul juga. Al-Quran ini mesti tanya pada ahli dia. Betul? Nak buat roti canai rangup, nak tengok roti canai sedap, tanyalah pada orang pandai buat roti canai, jangan tanya mekanik. Betul tak? Jadi betul, mesti rujuk kepada ahlinya kalau nak faham Al-Quran. Jadi sahabat kita ada nak rujuk kepada Ustaz ni. Satu soalan kita bersama dengan Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Aiman. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Kadang Kak Iyat tengok dalam media sosial bila berlaku kematian di kalangan orang kafir, netizen kita ni mengkomen seolah-olah macam mereka Tuhan, Ustaz. Jadi kadang Kak Iyat rasa simpati pada keluarga si mati yang orang kafir tu. Jadi Kak Iyat nak tanya, adakah di akhirat besok orang kafir ni akan menuntut pada kita apa yang kita kata pada dia? Dan Kak Iyat nak Ustaz beri penjelasan tentang adab terbaik dalam kita menunjukkan simpati kepada kematian orang-orang kafir ni, Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sikap yang tidak ada adab, sikap yang tidak bertanggungjawab. Ya, orang tu mati dalam kekufuran, dia tidak beriman, itulah takdir dia. Dan itulah ketetapan Allah dan itulah pilihan dia untuk kekal. Nabi Muhammad SAW siang, petang, pagi, malam mengajak bapa saudara dia untuk masuk Islam. Abi Talib, berimanlah wahai pamanku, berimanlah wahai pamanku, berimanlah wahai pamanku. Hatta uhajuka amam Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya aku boleh berhujah untuk engkau, pertahankan engkau di hadapan Allah. Sampai ke sudah Abi Talib tak masuk Islam. Sampai ke sudah Nabi dah berusaha. Begitu juga dalam kehidupan harian ini. Kita bila jadi netizen ni, daripada kita mengata dan juga kita mengeluarkan satu statement yang boleh menyakiti orang, kita kena tanya pada diri kita, apa yang saya dah buat untuk mengajak orang lain kepada Islam? Betul tak? Berapa ramai you jumpa, you cerita mengenai Islam? You visit tak? Berapa ramai kawan-kawan you dah cakap mengenai Islam? You sebagai netizen, you sebagai influencer, ada tak you keluarkan statement-statement mengenai Islam, mengenai keindahan Islam? You menjawab isu-isu tertentu orang bila kata mengenai Islam? So di mana watak you sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, setiap kita akan disoal. Dan dakwah ini bukanlah satu benda yang kena masuk Universiti Jordan, balik Universiti Jordan pergi Mesir, baru jadi pendakwah, baru tak payah. Balighu anni walau ayat. Nabi sebut, sampaikan daripadaku walaupun sepatah perkataan. Benda simple-simple kita boleh ajak orang. Yang ni kita tak buat tapi kita terus menghukum. Kan kita sudah salah dari sudut strategi. Nanti orang akan melihat ini orang Islam kerja dia balik-balik menghukum orang lain masuk neraka. Jadi kita siapa nak menghukum orang masuk neraka? Si mati itu akan tuntut ke dia dekat akhirat. Dia dah cukup perbuatan itu mendatangkan kemurkaan Allah, dicatatkan dosa untuk dia. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW
pernah mengiringi jenazah seorang lelaki yang bukan Islam sampai ke kubur. Dan pernah jenazah lalu Nabi bangun berdiri, beri tanda hormat. Jenazah orang tak Islam, Nabi iringi sampai ke kubur. Jenazah orang bukan Islam, bila lalu Nabi berdiri bagi tanda hormat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, yang meninggal tu bukan Islam lah. Alaisa hadha nafs? Bukankah ini juga nyawa manusia, walaupun dia sudah mati, hidup, perlu dihormati." Tetap dihormati. Tetap dihormati. Ini ajaran Islam. Saya tak tahu. Kadang-kadang kita ni tak belajar, tak mengaji, tak merujuk. Masing-masing nak jadi ustaz, masing-masing nak ulas, masing-masing nak bercakap hal ehwal agama. Kadang-kadang ini yang menjadikan orang di luar sana melihat apa yang kita bekalkan, apa yang kita sampaikan itu premature knowledge, premature information, informasi yang kurang matang. Dia masih lagi dalam incubator yang perlu kepada dimatangkan. Okey, baik Ustaz. Ini dia, kita faham kaitan dengan bagaimana cara kita untuk menghormati walaupun agama lain saya. Yeah. Baik, sahabat kita di Facebook ada nak tanya satu soalan Ustaz. Ma'itun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i, selamat Hari Raya. Berdasarkan ayat 32 surah Az-Zumar, soalan saya, adakah seseorang itu yang mendustai Allah SWT dan memperolok-olokkan agama itu sifat zalim yang paling tinggi, walaupun mereka tahu kebenaran yang dibawa Islam, namun mereka tetap memperlekehkannya? Mohon kepada Ustaz. Terima kasih, Ma'itun Pokok Mangga. Silakan. Pokok mangga Ma'itun pokok mangga. Ma'itun jangan lupa lagi mangga kalau musim mangga tu. Baik. Dia memperolok-olokkan atau memperlekeh ajaran Islam adalah satu jenayah dalam Islam lah. Ya. Kalau kita pun di Malaysia ni ada undang-undang, tak boleh orang Islam sewenang-wenangnya memperlekeh atau memperkecilkan sesuatu perintah dalam Islam. Tiba-tiba ada sekumpulan Islam, alah solat Jumaat ni tak wajib. Kau pun tangkap. Sebab telah memperlekehkan suatu ajaran Islam yang sudah pun ditetapkan sebagai dalam enactment undang-undang dan juga dalam menjaga keharmonian dan juga menjaga ahwal Islam di negeri-negeri yang berdaulat di Malaysia ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin mengambil kesempatan ini juga, bila orang itu dia zalim, dia memang tidak ada lagi dah sifat-sifat baik, dia membawa kepada keburukan, zalim pada diri dia, zalim pada orang lain. Sebab itu Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini beliau sebut, tiadalah yang lebih zalim dalam kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mereka yang berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan bahawa Allah mempunyai anak dan sekutu. Siapa yang lebih zalim? Mengatakan Allah ni mempunyai anak dan sekutu, iaitu mensyirikkan Allah. Atau mereka yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Allah tak haramkan, kau pandai-pandai haramkan. Allah halalkan, kau haramkan. Allah yang haramkan, kemudian kau halalkan. Kau lawangan Tuhan pula. Betul tak? Allah kata haram, tak berapa. Sebenarnya tak haram pun. Dia sipi-sipi. Dia sipi-sipi kan. Tak boleh. Haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas. Yang haram juga jelas. Jangan ada yang siapa-siapa masuk campur tangan dalam isu ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mempunyai tempat yang khusus dalam neraka disebabkan mereka telah buat satu statement yang salah daripada ajaran yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat seketika para penonton. Ada lagi last segmen untuk kita nak berikan kepada anda. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna kalamu rabbina hidayatuna ata'u jibrilu ala rasulina. Alhamdulillah, kembali di segmen yang terakhir bersama kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, sahabat kita ada satu soalan yang menarik Ustaz. Yang mana daripada Izara Zulaika. Ayat yang ke-33, bagaimana untuk mengetahui seorang itu seorang yang bertakwa
Apakah ketakwaan seorang itu dapat dilihat secara luaran atau hanya Allah sahaja yang mengetahui ketakwaan seseorang itu? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Izzara. Soalan sangat baik. Merujuk pada ayat 33 barangkali soalan ni, sebab ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi nak lihat takwa ini, adakah boleh dilihat dari sudut luaran? Pastinya boleh, Aiman. Sebab as-samaratul iman antakuna mu'minan wa muttaqiyan. Maksudnya daripada hasil mahsul seseorang itu beriman dapat dilihat dalam bentuk amalan. Amalan. Watak dia. Orang bertakwa mustahillah tipu. Orang bertakwa mustahillah mencuri. Orang bertakwa mustahil mewujudkan porak-poranda. Orang yang bertakwa mustahil mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Orang yang bertakwa mestilah takut tak nak jadi muflis ke akhirat. Orang yang bertakwa pasti tak nak berdusta ke atas Allah. Jadi dari sudut luaran kita nampak. Boleh lihat dari sudut perwatakan dia. Orang yang sejuk mata memandang, suka jumpa. Bila bercakap dengan dia, mengingatkan kita kepada mati, mengingatkan kita kepada akhirat. Dan bila kita kawan dengan dia, kita dapat ambil inspirasi daripada dia, kekuatan dia, kehebatan dia. Ini orang bertakwa. Besar manfaat dia dan juga dapat dilihat kalau tanya pada saya. Saya ingin merujuk kepada apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna taqwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya'." Taqwa ni ada 4 rukun. Sering saya sebut ni. Ada 4 rukun. Pertama, takut kepada Allah. Keduanya, syukur kepada Allah. Ketiganya, beriman pada Al-Quran, baca Al-Quran dan beramal Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan jumpa Allah. Ada 4 ni. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, sentiasa siap siaga untuk jumpa Allah. Ada 4 ni adalah takwa. Jadi kalau 4 ni ada pada orang tu, kita akan dapat lihat dari sudut luaran. Nombor orang kata, takwa ini benda yang di dalam kita tak nampak. Ustaz, luar je macam tu Ustaz, tapi dia bertakwa. Tak ada. Okey. Maksudnya dia boleh nampak dekat dalam dia sekali Ustaz Dia kata itu dalam dia sebenarnya takwa ni dalam. Luar tak payah tunjuk dengan orang. Tak ada. Takwa ni mesti melahirkan kesan. Kalau macam tu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok para salafus salih, para aulia, macam mana mereka punya sujud, macam mana mereka punya ibadat, macam mana mereka punya perjuangan. Jadi dia hasil daripada takwa. Ini kalau baik hati itu baik seluruhnya. Ya, baik Ustaz. betul. Kita dah belajar berkaitan dengan ayat surah Az-Zumar ayat 31, 32 dan 33. Mungkin apakah pengajaran ataupun kita sebutkan 3 pengajaran yang dapat kita ambil daripada 3 ayat ini sebagai penoban untuk kita dan juga para penonton di rumah sana Ustaz. Okey, sebelum pergi pada ayat dan pengajaran ni, saya nak ulas sikit saja ayat ke-33. Bahawa menurut Imam Qurtubi, yang membawa kebenaran setiap orang yang menyuruh kepada mentauhidkan Allah, mereka itulah wallazi jaa bisidq. Orang yang datang dengan kebenaran adalah mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta membenarkan segala yang ada dalam Al-Quran, tidak dipertikaikan. Dalam ayat itu juga disebut wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi telah kelompok takwa itu very clear, cut, hum, dhamir hum, itu mereka itulah. Tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga. Itu aja yang dilihat sebagai orang yang bertakwa. Jadi 3 pengajaran boleh kita ambil. Pertama sekali, kita mesti ingat kita semua akan mati. Ingat mesti mati. Bila ingat mati, kita tahu ada ending of our life. Kehidupan kita ada ending. Tak ada seorang pun yang kekal. Kalau Firaun rasa umur dia panjang, dia mati juga. Namrud mati. Semua yang hebat-hebat, muluk, pembesar-pembesar yang hebat, semua mati. Satu, kita akan mati. Yang keduanya, kita tidak mahu rugi apa-apa dekat akhirat. Betul. Oleh demikian, kita harus jaga diri kita, jaga di sekitar kita dan jaga amalan kita di hadapan Allah Subhanahu, supaya kita tidak berbalah. Yang ketiga, ayo sama-sama kita mempertingkatkan lagi keintiman kita, hubungan kita dengan Al-Quran, membaca, memahami, menghayati dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Baik Ustaz. Jadi kita nak faham perkataan membawa kebenaran tu Ustaz. Mungkin last, apakah saranan Ustaz dalam kita nak membawa kebenaran ni, terutamanya yang kita baca pada hari ini adalah Al-Quran. Jadi apakah Ustaz boleh beri nasihat kepada para penonton, bawalah kebenaran ini sehingga ke syurga? Ya, kebenaran yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran yang tidak diragui. Kebenaran yang memang bersuluh lagi nyata.
Jadi kembali kepada Al-Quran adalah satu kebenaran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti menjadi umat siddiqah, umat yang membenarkan ajaran Islam dan mereka sendiri nampak jujur dengan ajaran Islam tersebut supaya Islam itu boleh membawa kita kepada kebenaran. Bila kata kebenaran ni Da'i Aiman, dia akan membawa kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Keluarga, tempat kerja, majikan, semuanya akan menjadi kebaikan. Inna sidqah yahdi ilal bir. Kebenaran itu sentiasa akan membawa kepada kebajikan yang maksimum. Baiklah. Dan mana bila kita membawa kebenaran ini, membawa kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran, jadi kita minta Ustaz untuk mengetuai bacaan doa kita Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz, kami hamba-hamba-Mu ya Allah menadah kedua tangan mohon limpah kurnia dan juga belas ihsan daripada-Mu ya Allah. Apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa sanak saudara kami ya Allah, dosa anak cucu kami, dosa jiran tetangga kami, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk mengadu, merayu dan juga memohon melainkan kepada-Mu jua ya Allah, kerana Kau lah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, lihatlah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jadikanlah kami umat yang cintakan Al-Quran, jadikan kami umat yang kembali menjunjung, mengikut ajaran Al-Quran Al-Karim. Dengan demikian kami dapat berjaya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, esok kita nak cerita pasal apa Ustaz? Kita nak sambung pengajian tafsir kita dalam konteks tadabbur ayat 34 hingga ayat 36. Dengan lebih menarik pada esok hari. Ya. Jadi pada para penonton nak tahu apa yang kisah lebih menarik akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz, esok temu janji anda bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama. Dan esok kita jumpa lagi. Saya Da'i Aiman. Mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As.